menukar perkara rumus. Apakah perimeter rajah ini dengan sisi A, B dan B? Dua sisi ini sama panjang. Apakah perimeter rajah ini? Perimeter rajah sisi A, sisi B tambah sisi B. A tambah B tambah B. Jadi, jumlahnya adalah A tambah 2B. Sisi A tambah dengan 2B. Jadi, P sama dengan A tambah 2B. P di sini merupakan perkara rumus. Jadi, dia hanya akan berada di sana. Bagaimana pula A yang menjadi perkara rumus dan B menjadi perkara rumus? A ialah perkara rumus. Kiri sama dengan sebelah kanan. P berada di sebelah kiri. A tambah 2B di sebelah kanan. Jadi, kita biarkan A di sebelah kanan sebagai perkara rumus. Jadi, yang lain kita kena pindah ke kiri. Positif 2B kita akan pindahkan ke kiri. Jadi, P tolak 2B sama dengan A. Jadi, inilah jawapan. A berada di sebelah kanan. Perkara rumus mesti positif A. Okey, atau jika kita nak biarkan A di sebelah kiri sebagai perkara rumus, kita tulis dulu P sama dengan A tambah 2B. Kemudian, kita akan pindahkan A ke kiri dan P ke kanan. Kemudian, A akan menjadi negatif A. Positif 2B bawa tolak P. Jadi, perkara rumus mesti positif. Jadi, kita tukar. Positif A sama dengan, jadi positif menjadi negatif 2B. Negatif menjadi positif P. Dan kita susunkan jawapan yang ada negatif di depan tu menjadi begini. A sebelah kanan kita akan tukar menjadi P tolak 2P. Jadi jawapan kita boleh yang ini atau yang ini, diterima. Jadi jawapan dia A sama dengan P tolak 2B. A sudah berada di sebelah kiri. Jadi, P sama dengan A tambah 2B. P perkara rumus. Jadi, tadi kita sudah mendapat jawapan A perkara rumus, iaitu A sama dengan P tolak 2B. Bagaimana pula kalau B yang menjadi perkara rumus? Sekarang, B ialah perkara rumus. B kita biarkan di sebelah kanan. Jadi, positif 2B kita akan biarkan di sebelah kanan dulu. Jadi, kita tulis 2B. A kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Kita tulis P dulu, baru kita akan tolak A. 2B kita kena pindahkan 2.
2B sama dengan 2 darab B. Bila 2 dipindahkan ke kiri, kita akan bahagikan. P tolak A adalah satu ungkapan yang tidak boleh dipisahkan. Jadi di sebelah kanan kita tulis B. Sebelah kiri P tolak A dulu. Kemudian barulah kita bahagikan dengan 2. Jadi ini jawapan jika B berada di sebelah kanan sebagai perkara rumus, atau jika kita nak B berada di sebelah kiri sebagai perkara rumus, so kita akan buat begini. Okey. Jadi ini persamaan asal. B ni kita kena pindahkan ke sebelah kiri. Jadi kita kena bawa sekali sebutan. Positif 2B bawa ke kiri, dia akan menjadi negatif nanti. Negatif 2B. P kita akan bawa ke kanan. Jadi positif P nanti akan menjadi negatif. So kita tulis A dulu, tolak P. Kemudian perkara rumus seharusnya positif. Jadi kita jadikan positif 2B, negatif A tambah P. Jadi semua tanda tu berubah. 2B kita kena pindahkan 2 ke kanan. Jadi 2 akan dibahagi oleh ungkapan sebelah kanan. So negatif A tambah P bahagi 2 sama dengan B di sebelah kiri. So ini adalah jawapan untuk B sebagai perkara rumus di sebelah kiri. P perkara rumus. Sekarang A perkara rumus. Ini jawapan kita tadi. A sama dengan P tolak 2B. Atau A di sebelah kiri, A sama dengan P tolak 2B. A sebelah kanan, A sebelah kiri, P tolak 2B, P tolak 2B. Sama. Untuk B sebagai perkara rumus, ini jawapan yang kita dapat tadi. B di sebelah kanan, atau jawapan kita B di sebelah kiri, mesti positif. P tolak A, negatif A tambah P. Sebenarnya adalah sama. Okey, kita lihat bagaimana kita nak jadikan B itu sama untuk kedua-dua yang kuning itu. B sama dengan, kita ubah kedudukan. Kita akan tulis positif P dulu, tolak A per 2. Ini jawapan yang boleh diterima juga. Jadi kita lihat ketiga-tiga B sebagai perkara rumus ini. Negatif A, tetap negatif A. Positif P, tetap positif P. Positif 2, tetap positif 2. Jadi ketiga-tiga jawapan ini sama. Untuk soalan ini, kita jadikan M sebagai perkara rumus. Q sama dengan M tambah P. Jadi M berada di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan mesti sentiasa sama dengan sebelah kiri. Okey, jadi M berada di sebelah kanan. Biarkan di sebelah kanan sebagai perkara rumus M. Positif P kita akan pindahkan ke kiri. Hanya M berada di sebelah kanan. Jadi Q tolak P. Positif P menjadi negatif P. Jadi ini jawapan untuk M sebagai perkara rumus. Untuk soalan ini, B sama dengan 2S tolak M. M kita jadikan perkara rumus. Jadi M berada di sebelah kanan. 2S tolak M berada di sebelah kanan. B berada di sebelah kiri. Jadi kita biarkan M di sebelah kanan sebagai perkara rumus. 2S kita akan pindahkan ke sebelah kiri.
tinggal negatif M di sebelah kanan. Di sebelah kiri memang B. Kita akan tolak 2S. Positif 2S menjadi negatif 2S. Jadi negatif ini kita kena tukar kepada positif M sebagai perkara rumus. Di sebelah kiri, positif P akan menjadi negatif P. Negatif 2S akan menjadi positif 2S. Jadi kita boleh biarkan jawapan begitu atau kita tulis M sama dengan kita atur balik ungkapan ini 2S tolak B supaya negatif B tidak berada di depan. Jadi jawapan kedua-dua jawapan ini boleh diterima. Untuk soalan ini A sama dengan 5/2M. 5/2M berada di sebelah kanan. Jadi kita akan biarkan M di sebelah kanan sebagai perkara rumus. Sebelah kiri ada A. Jadi sebelah kanan ini adalah suatu pecahan 5/2M. Jadi kita tulis A/1 sebagai suatu pecahan juga di sebelah kiri. Kemudian kita akan lakukan pendaraban silang. A darab 2M di sebelah kanan dan di sebelah kiri 1 darab 5. Jadi 2AM sama dengan 5. 2AM maksudnya 2 darab A darab M. Jadi kita kena biarkan M di sebelah kanan. Sebutan 2A akan dipindahkan ke kiri. Kita akan bahagikan nanti. Jadi di sebelah kanan kita akan tulis M. Sebelah kiri kita tulis 5 dulu baru kita bahagikan dengan 2A. Jadi M sudah berada di sebelah kanan. Inilah jawapannya. Soalan T sama dengan M tolak N per negatif 3. M berada di sebelah kanan. Jadi kita biarkan M nanti di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada T, sebelah kanan ada M tolak N bahagi negatif 3. Jadi kita jadikan T sebagai satu pecahan T/1. Kita buat pendaraban silang sebab di sebelah kanan pun ada pecahan. Jadi 1 darab M tolak N. T darab dengan negatif 3. Satu darab M tolak N. M tolak N. Ungkapan yang sama. Negatif 3T. M akan berada di sebelah kanan. Negatif N kita akan pindahkan ke sebelah kiri. M di sebelah kanan. Negatif 3 tukarkan kepada tambah N. Jadi ini boleh dijadikan sebagai jawapan atau kita akan ubah kedudukan sebutan N tolak 3T sebab kita tak nak negatif 3T itu berada di depan. Jadi kedua-dua jawapan ini sama. Untuk soalan ini, S sama dengan P kuasa 2. P adalah perkara rumus. Sekarang kita jadikan P sebagai perkara rumus. Kita akan biarkan P di sebelah kanan. Jadi, bagaimana cara untuk kita hilangkan kuasa 2 ini? Jadi, cara untuk menghilangkan kuasa 2, kita kena punca kuasa 2 kan di sebelah kanan. Automatik di sebelah kiri kita mesti punca kuasa 2 kan juga. Kita tulis benda yang sama dulu, kanan dan kiri.
Jadi apa yang kita buat tadi? Kita punca kuasa 2 kan kedua-dua belah. Apabila punca kuasa 2 bertemu dengan kuasa 2, ianya akan lenyap. Tinggal P. Sebelah kiri tidak ada perubahan. Punca kuasa 2 S. Jadi inilah jawapannya. Untuk soalan ini, kita akan jadikan P sebagai perkara rumus. Punca kuasa 2P berada di sebelah kanan. Jadi kita akan biarkan P nanti di sebelah kanan. Sebelah kiri adanya Q. Macam mana kita nak hilangkan punca kuasa 2? Kita akan kuasa 2kan sebelah kanan. Dan kita mesti juga kuasa 2kan sebelah kiri. Jadi apa yang kita akan buat sekarang ini ialah kita kuasa 2kan kedua-dua belah bersamaan. Apa yang akan kita tulis? Kita tulis kesemua yang ada di sebelah kanan iaitu punca kuasa 2P. Sebelah kiri kita akan tulis Q. Jadi bila 2 bertemu dengan punca kuasa 2, hilang dan akan tinggal P sebelah kiri Q kuasa 2. Jadi inilah jawapannya P sebagai perkara rumus. Soalan ini T sama dengan 1 per P kuasa 2. Kita jadikan P sebagai perkara rumus. Jadi kita biarkan P nanti di sebelah kanan. Sebelah kiri adanya T. Jadi kita jadikan sebelah kiri sebagai pecahan T per 1. Kita akan buat pendaraban silang. Sebab di sebelah kanan memang ada pecahan. Jadi P kuasa 2 darab T. P kuasa 2 darab T. Sebelah kiri 1 darab 1. P kuasa 2 darab T sama dengan P kuasa 2 T. Sebelah kiri 1. Kita akan biarkan P di sebelah kanan. Jadi kita perlu pindahkan T ke sebelah kiri. Operasi di kanan adalah darab. Bila kita bawa ke kiri akan jadi bahagi. Jadi sebelah kiri kita tulis 1 dulu, baru kita bahagikan dengan T. Sebelah kanan P kuasa 2. Kita nak P sahaja berada di sebelah kanan tanpa kuasa 2. Bagaimana kita nak buang kuasa 2 ini? Kita akan punca kuasa 2 kan kedua-dua belah. Kita akan lakukan punca kuasa 2 kan kedua-dua belah. Untuk menghilangkan kuasa 2P itu. Jadi, apa yang akan kita tulis di dalam punca kuasa 2 itu ialah sebutan asal P kuasa 2 di sebelah kiri 1 per T. Jadi, di sebelah kanan, bila punca kuasa 2 berjumpa dengan kuasa 2, ia akan lenyap, tinggal P. Di sebelah kiri, kekal. Punca kuasa 2, 1 per T. Jadi, ini adalah P sebagai perkara rumus. Jawapan untuk soalan tadi. Untuk soalan W sama dengan punca kuasa 2P per 3. Kita masih jadikan P sebagai perkara rumus. Jadi P berada di sebelah kanan. Kita biarkan P sebelah kanan sebagai perkara rumus. Jadi untuk kita hilangkan punca kuasa 2, apa yang perlu kita buat? Kita kuasa 2 kan kedua-dua belah bersamaan. Untuk menghilangkan punca kuasa 2. Jadi kita tulis kuasa 2 sebelah kanan. Tulis kuasa 2 di sebelah kiri. Sebelah kiri kita tulis W. Sebelah kanan kita tulis punca kuasa 2P per 3. Bila
kuasa 2 bertemu dengan punca kuasa 2, ia akan lenyap dan meninggalkan P/3 sebelah kiri W kuasa 2. Kita biarkan P sebelah kanan, jadi sebelah kiri kita akan jadikan pecahan dan kita akan buat darab silang. Sebelah kanan pecahan, sebelah kiri pecahan. Jadi 1 darab P kita biarkan sebelah kanan. 3 darab W kuasa 2 kita tulis sebelah kiri. 3 W kuasa 2 sama dengan P. Jadi P sudah berada di sebelah kanan. Inilah jawapannya.